Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Semalam hari telah kongsi firman Tuhan di bawah tajuk firman Tuhan. Dan hari telah menggalakkan kamu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Bukan sekali seminggu. Bukan hanya bila kamu ikut kebaktian atau sel, tapi Padri mengajar kamu, menggalakkan kamu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Seperti yang kita makan makanan setiap hari, kita mesti baca firman setiap hari. Mungkin dulu mungkin kamu boleh bagi alasan. Padri, tak ada Alkitab, macam mana nak baca? Betul. Saya tahu, dulu ada ramai yang tak ada Alkitab. Nak beli pun susah. Sekarang kamu tak boleh bagi alasan. Saya percaya, kamu semua ada Alkitab. Kalau kamu masih tak ada Alkitab, hubung Padri. Dan Padri akan bagi kamu sebuah Alkitab. Percuma. Kamu tak payah bayar. Tak payah bayar, tapi mesti membaca. Kita mesti baca firman Tuhan. Tapi ada yang kata Padri, ya, saya mau baca Padri, saya mau baca. Dulu saya ada baca Padri. Tapi Padri, ya, selepas saya baca, saya lupalah Padri. Saya lupa. Ada bermacam-macam cara untuk membaca firman Tuhan. Ada orang yang sebab macam ada satu tanggungjawab lah. Mereka akan keluarkan Alkitab. Kita akan baca macam train. Mereka akan baca. Mereka kadang-kadang mereka pun tak tahu apa yang mereka telah baca. Untuk mereka sudah baca lah. Bukan. Kalau kita baca macam tu, memanglah kita akan lupa apa yang kita telah baca. Satu cara untuk mengatasi masalah itu, kita baca di Mazmur 1. Macam mana kita boleh ingat apa yang kita telah baca? Tolong buka ke Mazmur 1. Tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan. Tengok, kita boleh baca firman Tuhan sebab satu tanggungjawab. Kalau kita baca firman Tuhan sebab itu adalah tanggungjawab, tak payah ingatlah apa yang kita telah baca. Tapi kalau kita bersukacita dengan hukum Tuhan, kalau kita lihat Alkitab sebagai satu surat cinta daripada Allah Bapa kepada kita, kita mesti akan baca firman Tuhan. Kita selalu nyanyi, bukan? Aku mau cinta Yesus. Kalau seseorang betul-betul mencinta Yesus, dia akan ambil masa untuk baca firman Tuhan setiap hari. Sebab ini adalah surat cinta daripada Allah kepada kita. Dia kata ni, tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenung hukumnya siang dan malam. Itu cara macam mana kita boleh mengatasi masalah. Pada saya selalu lupa. Bukan, kita mesti merenung. Kita apa yang saya telah baca pagi ini. Sebelum kita tidur, kita tanyalah, pagi ini apa yang saya telah baca? Apa yang Tuhan telah ajar saya?
melalui bacaan yang saya telah baca hari ini. Kita mesti renung. Dia kata ni ya, dan merenung. Bila kita bawa kereta, kita merenung. Kita ingatlah apa yang kita telah baca. Kita ulang. Dan apa yang kita telah baca akan masuk dalam hati kita. Kita mesti baca firman Tuhan dan kita mesti merenung, meditate, reflect. Dan selepas itu apa? Kita mesti melakukan. Itulah tajuk yang utama untuk perkongsian ini. Kita mesti melaksanakan apa yang hukum Allah mengajar kita. Tak cukup kita hanya dengar. Hari ini ada ramai mereka suka dengar firman Tuhan melalui khutbah ataupun melalui YouTube. Mereka boleh kongsi dengan orang lain apa yang mereka telah dengar. Mereka suka kongsi dengan orang lain apa yang mereka telah baca. Puji Tuhan. Itu baik. Kita tepuk tangan kita tepuk tangan untuk mereka. Tapi adakah apa yang mereka telah membawa perubahan dalam kehidupan mereka? Itu yang penting. Saya boleh kongsi firman Tuhan dengan kawan-kawan saya. Tapi kalau mereka tak lihat apa-apa perubahan dalam kehidupan saya, macam mana mereka boleh dengar apa yang saya telah kongsi dengan mereka? Saya nak kongsi satu cerita dengan kamu lah. Ini tentang seorang jemaah. Dia sudah kahwin, tapi isteri dia bukan Kristian. Sebelum mereka kahwin pun mereka sudah macam janji lah. Ini biasa berlaku dah. Mereka akan kata, okey, saya takkan kacau kamu, kamu jangan kacau saya. Kamu boleh ikut agama kamu, saya akan ikut agama saya. Macam mana anak-anak? Biar mereka pilih lah. Selepas mereka dah jadi dewasa, biar mereka pilih lah mana satu agama yang mereka akan ikut. Bila orang kata macam itu kepada saya kata, itu baik. Biar anak-anak pilih lah mana satu agama yang mereka nak pilih. Oleh itu, jangan bagi mereka makanan lah. Sampai mereka boleh tanya apa yang mereka nak makan. Baru bagi makan. Ditanya selepas dah melahir, seorang anak, dia kata, anak, hei anak, apa susu yang kamu nak minum? Susu ibu atau susu Dutch lady? Dia tak jawab. Okey, sampai kamu jawab, mak tak boleh bagi apa-apa susu. Apa akan jadi? Kita yang pilihkan. Tapi bila suami isteri buat perjanjian macam tu, okey, biar mereka pilih. Kadang-kadang anak-anak pun datang. Mana satu agama yang mereka nak ikut. Ini tentang seorang mengetuk lelaki dah. Mereka dah janji dah. Okey, kamu ikut agama kamu, saya akan ikut agama saya. Lelaki itu Kristian. Yang perempuan itu isteri dia bukan Kristian. Anak-anak tetap malas untuk agama. Tapi setiap minggu yang pertama, lelaki itu akan pergi ke gereja lah. Dia akan pergi ke gereja. Kadang-kadang dia akan jemput lah isteri, kadang-kadang dia akan ikut, kadang-kadang anak-anak akan ikut. Tapi dia selalu kata, you pergilah, jangan kacau lah. Hari Ahad saya mau tidur, you pergilah. Dan dia pun selalu akan pergi ke gereja. Tapi dalam kehidupannya, dia tak ada apa-apa perubahan lah. Dia suka minum. Isteri tahu, dia kaki perempuan lah, isteri tahu lah. Tapi dia pun tak
cakap apa-apa lah. Dia pun, dia tahu, dia sedih lah. Dia tahu. Dia kata, okey lah. Dia suami saya. Nanti kami kita gaduh, nanti anak-anak susah. Tapi setiap minggu yang pertama dia akan pergi ke gereja. Satu hari dalam perjalanan dia balik dari gereja, dia telah pergi ke bank untuk keluar duit. Dia pun telah keluar duit. Dia rasa malas dah keluarkan dompet, dia terus simpan duit dalam Alkitab dia. Dan dia balik, hari isteri dia cari, dia tahu mana dia letak simpan duit. Dia pun cari, dia kata bagi tahu kepada isteri, tak tahu semalam masih ada keluar duit tau, RM500 dah. Saya keluar dari bank, kata mana saya letak tu, simpan tu duit. Mereka pun cari, tak dapat. Selepas tu, 1 bulan, tu duit telah hilang dah. Bulan depan, minggu yang pertama, dia pergi ke gereja. Dia selalu simpan Bible dia dalam kereta. Senang lah. Sebab dia bukan seorang jemaat yang baca firman Tuhan setiap hari. Dia pun selalu simpan Bible dalam kereta. Dia ambil Bible dari kereta, dia pergi ke gereja. Dan semasa kebaktian dia buka Alkitab. Puji Tuhan, dia nampak itu RM500 dalam Bible dia. Dia kata, puji Tuhan, syukurlah. Tapi dia nampak itu, dia memang gembira lah. Tapi dia nampak satu ayat. Macam itu ayat dia lompat keluar daripada Alkitab. Yohanes 3:16. Di mana dia baca, Allah telah memberi anaknya. Dia kata, Allah telah memberi anak dia. Dia rasa Allah Bapa telah memberi anaknya. Dia jarang baca firman Tuhan dah, dia bawa Alkitab berjalan ke gereja. Kita tolong buka ke Yohanes 3:16. Mari akan baca bersama. Saya harap kamu akan buka dan baca juga. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Dia kata, ini lebih berharga daripada RM500. Dia kata, bila saya percaya dalam nama Yesus, saya ada kehidupan yang kekal. Ini lebih berharga. Dan hari itu dia mula baca firman Tuhan. Dan bila dia baca firman Tuhan, dia kata, saya mesti mau habis baca firman Tuhan. Selalu dia akan nak datang lewat lah. Dia akan selepas gereja, dia akan keluar dengan kawan, minum, macam-macam lah. Tapi selepas tu, setiap hari isteri pun dah terkejut. Apa jadi? Ada apa masalah kan? Tak ada apa masalah. Dia akan balik, dia akan mandi, dia akan main dengan anak-anak. Selepas makan malam, dia akan masuk dalam bilik. Mula-mula isteri pun ingat apa sudah jadi. Mungkin dia main komputer kan. Ini isteri mau jaga-jaga tau. Mereka boleh buat macam-macam. Ini isteri jangan main-main. Dia buka pintu. Apa dia buat? Komputer tu tak buka. Dia nampak satu buku. Dia nampak, itu Bible. Sebab lelaki itu dah janji kepada diri sendiri, saya mesti baca firman Tuhan. Dari Kejadian bab 1 hingga Wahyu bab 22. Saya nak baca dari mula hingga sampai habis. Dan setiap kali dia baca macam tentang kekasih Allah, macam-macam dia bacalah tentang Allah. Dan juga Tuhan telah mula tunjuk kepada dia kelemahan dia. Dia suka minuman keras. Bila dia baca, itu adalah dosa. Bila seorang minum lebih dari
dan jadi mabuk. Itu ayat Alkitab. Bila seorang minum dan jadi mabuk, itu dosa. Dia rasa Tuhan minta maaf. Dia terus berhenti. Setiap bulan bila mereka keluar untuk buat beli barang, dia mesti akan beli tu Carlsberg, minuman keras, bawa simpan dalam rumah. Isteri tengok, tak beli kan? Tak beli Carlsberg. Ini ada mod. Isteri berkata, apa ini orang, apa sudah jadi ya, dia tak minum minuman keras. Dan dia pun terus ikutlah. Dulu isteri tahu dia ada perhubungan, dia ada macam-macam lah. Dengar dia ada perhubungan sulit dengan seorang pekerja dia, pejabat dia. Dan dia itu pun dia terus putus. Sebab dia kata hal itu adalah satu dosa. Berzina adalah satu dosa. Dan ada kawan yang bagi, ini suami ya, di tempat kerja pun dah lain tau. Dia sekarang dia tak ada hubungan dengan tu perempuan. Dulu selalu tengah hari mereka keluar makan. Mereka dua-dua selalu keluar makan. Sekarang dia tahu bahawa dia keluar makan, dia keluar dengan kadang-kadang sendiri atau bawa kawan lelaki. Atau dia akan keluar dengan beberapa orang yang lain. Dan isteri pun kata, yalah, ada perubahan. Suami tak cakap apa-apa kepada isteri dia atau kepada anak-anak, tapi mereka nampak ada perubahan. Dia sekarang dia belanja lebih masa dengan isteri dan anak-anak. Dia lebih mengasihi mereka. Mereka boleh nampak. Dan satu hari selepas lebih dari 1 tahun, isteri dan anak-anak mereka kata, kami nak ikut kamu pergi ke gereja. Selalu saya panggil, kata tamu nak tidur, ikutlah. Dan mereka pun mula pergi ke gereja. Dan mereka pun kata, kami nak Alkitab. Dan suami pun rasa gembira. Dia pun terus pergi beli Alkitab yang mahal lah. Dia kata, wah, untuk isteri dia telah bagi Alkitab. Dan satu keluarga mereka menerima Yesus. Sebab dia bukan saja mendengar firman Tuhan, dia bukan saja membaca firman Tuhan, dia telah melaksanakan apa yang firman Tuhan mengajar dia. Itu yang paling selalu kata, kita semua manusia, kadang-kadang kita berdosa. Saya pun dosa. Tapi kalau bila kita baca firman Tuhan dan bila firman Tuhan kata itu adalah jalan yang salah, apa yang kita mesti buat? Kalau dalam perjalanan orang kata, itu bukan jalan. Itu jalan yang kamu telah ambil itu jalan yang salah. Apa kamu akan batal baliklah? Kalau kamu terus pergi tempat yang lain, itu kesalahan siapa? Betul? Macam tu bila kita baca firman Tuhan, itu firman Tuhan akan mengajar kita jalan yang benar. Dan kita mesti ikut firman Tuhan. Kita mesti bersedia untuk membuang perkara-perkara yang melanggar perintah Tuhan. Tak kisah itu adat istiadatkah, tak kisah berapa lama kita dah buat, kita mesti bersedia untuk membuang. Kalau apa yang kita buat melanggar perintah Tuhan, kita mesti membuang. Kita mesti melaksanakan apa yang firman Tuhan mengajar kita. Itu yang dia kata di sini ayat 11. Dan sesiapa yang mematuhinya, bukan sesiapa yang mendengar, bukan sesiapa yang membaca. Sesiapa yang mematuhinya mendapat ganjaran besar. Bila kita mematuhi perintah Tuhan, kita akan mendapat ganjaran yang besar dalam kehidupan ini. Kita akan dapat kehidupan yang sempurna. Itu yang lebih penting daripada emas, apa-apa saja, daripada harta. Apa yang kita cari? Kehidupan yang sempurna. Bila kita percaya dalam nama Yesus Kristus, dan bila kita melakukan apa yang dia mengajar kita melalui Alkitab, kita akan nak menerima kehidupan yang sempurna dan kehidupan yang kekal.
kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menerima ganjaran yang besar. Oleh sebab itu, saya mengajar kamu untuk membaca firman Tuhan, ambil masa untuk merenung dan mematuhi, melaksanakan apa yang firman Tuhan mengajar kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha tinggi dan maha kudus, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Bapa, kami ucap terima kasih sebab dalam negara ini kami ada kebebasan untuk memiliki Alkitab dan kami boleh baca Alkitab di mana-mana sahaja. Bapa, kadang-kadang ada yang memberi alasan mengapa mereka tak ada masa untuk membaca firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Bapa akan menyentuh hati mereka dan mereka akan jatuh cinta. Mereka akan bersuka cita dengan firman Tuhan. Dan mereka akan merenung. Dan kami berdoa untuk mereka yang selalu membaca firman Tuhan. Kadang-kadang baca, kami tahu bahawa Bapa pun tahu. Untuk membaca firman Tuhan setiap hari adalah satu perlawanan rohani. Spiritual warfare. Bapa, kami berdoa supaya Bapa akan terus menguatkan kami supaya kami boleh membaca firman Tuhan dan melaksanakan. Supaya kami boleh mematuhi apa yang Bapa ajar kami melalui Alkitab. Supaya kami boleh bangkit, bukan saja menerima ganjaran yang besar, tapi kami boleh bangkit dan bersinar untuk kemuliaan Allah Bapa. Itulah tujuan kami Bapa. Kami mau bangkit dan bersinar untuk kamu. Kami nak hidup sebagai saksi untuk kamu. Berkatilah Bapa setiap anak-anak kamu yang telah mendengar perkongsian hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bagi syukur. Amin. Dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.